Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah pada malam ini sudah pastinya masuk minggu kedua umat Islam berpuasa di bulan Ramadan Al-Mubarak dan kita memberikan gambaran berkenaan tentang isu-isu yang menjadi asas kepada apa yang dibangkitkan oleh masyarakat dan juga pengguna, khususnya tentang isu-isu kepenggunaan dan juga isu harga barangan. Malam ini kita memberikan gambaran berkenaan fungsi, tugas dan juga peranan KPDNHCP ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dalam perihal penentuan pemantauan harga barang-barang perlu, pelesenan, pengawalan, pengeluaran, pengedaran dan juga penjualan serta hal ehwal pelindungan pengguna. Kita mendasari menggalas cabaran mendepani persepsi. Malam ini dalam bicara naratif, terima kasih kerana bersama kami. Sekali lagi juga kita ucapkan penghargaan atas kesudian Tuan Azman Muhammad Yusof, Ketua Setiausaha KPDNHCP bersama dengan kami pada malam ini. Assalamualaikum, selamat malam Tuan Azman. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Tak terlambat untuk kita ucapkan. Baik Tuan Azman, kita juga ingin mengucapkan tahniah atas perjawatan dan juga apa yang telah pun diberikan kepada Tuan Azman untuk menerajui KPDNHCP dalam tempoh lebih kurang hampir sebulan. Jadi untuk kita melihatkan kepada fungsi, tugas dan peranan selepas menerajui KPDNHCP, apa yang boleh dimulakan pada malam ini Tuan Azman? Baik, terima kasih terlebih dahulu kepada bicara naratif kerana telah menjemput saya untuk memberikan beberapa keterangan berdasarkan kepada persoalan yang akan dikemukakan. Secara umumnya, bila berada di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, daripada perkataan perdagangan dalam negeri dan juga pengguna itulah dua faktor utama yang akan diberikan tumpuan dalam menggalas tugas saya dalam menjalankan tanggungjawab seperti yang diamanahkanlah. Jadi kalau dilihat dalam konteks ini, sudah tentulah satu perkara yang bukan senang. Agak besar beban ni sebab kita nak membalancekan ataupun membahagikan sama rata treatment kita ataupun kita punya bagaimana kita nak melayan kehendak ke pengguna, kehendak peniaga-peniaga dan sebagainya lah. Jadi inilah satu cabaran yang besar bagi saya kerana kita harus memikirkan bahawa hasil daripada understanding ataupun kefahaman kedua-dua sektor ini akan sudah tentu memberikan kesan ekonomi yang lebih baik. Okey, itu mungkin fungsi, tugas dan peranan yang digalas. Namun ada juga amanat yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha untuk melihat hala tuju KPDNHCP dengan teraju oleh Tuan sendiri. Baik. Memang ketika saya diberikan tugas untuk menggalas di kementerian ini, telah diberikan beberapa nasihat jugalah daripada Yang Berbahagia Tan Sri KSN, malah Yang Berbahagia Datuk Seri Ketua Pengarah Pengetahuan Awam, bahawasanya saya harus melihat dalam konteks bagaimana kita boleh memperbaiki sistem delivery ataupun penyampaian. Sistem penyampaian yang lebih berkualiti kepada penduduk Malaysia lah secara umum. Bila berhubung dengan hala tuju ni, kita sini telah sedia maklum bahawa kita baru saja melepasi satu era yang menekan ekonomi kita akibat daripada pandemik COVID-19. Jadi selepas dibuka sempadan, selepas masuk ke tahun awal tahun ini, kita pernah dikatakan berada dalam era endemik. Jadi tugas berat yang menggalas kita hari ini adalah bagaimana kita nak kembali mencergaskan ekonomi itu sendiri. Bagaimana kita nak menghidupkan balik kesinambungan ekonomi aktif sebelum pandemik dulu. Dan bagaimana kita nak pastikan dianya boleh memanfaatkan kembali masyarakat, lapisan masyarakat dalam konteks ekonomi yang lebih menyeluruh. So dalam hal ini, saya melihat konteks hala tuju ni, sebenarnya kepimpinan-kepimpinan yang terdahulu pun sudah ada menetapkan hala tuju dan kita ni hanya lebih kepada menyambung legasi-legasi yang telah mereka halakan sebelum ini. Dan di peringkat saya melihat sudah tiba masanya kita memberikan tumpuan dalam konteks yang saya fahamlah dalam bahasa saya sendiri. Saya mengatakan kita mengharmonikan kembali ekonomi kita ni. Okey. Baik, kita sedia maklum meneruskan legasi dan juga meneruskan dasar itu sudah pasti ianya satu keperluan. Namun begitu dalam perihal kita melakukan perubahan ataupun adjustment kepada situasi peralihan kepada fasa endemik yang diumumkan oleh pihak kerajaan, ada beberapa perkara yang mungkin menjadi persoalan khususnya kepada harga barang, hal ehwal kepenggunaan dan juga isu pengawalan, pengedaran, pelesenan dan sebagainya. Mungkin ada perubahan yang berlaku. Apakah hasrat yang ingin dicapai dan juga ditetapkan oleh pihak Tuan sendiri setelah menerajui KPDNHCP? Ya, ketika saya berada dalam walaupun tempoh beberapa hari dalam kementerian ini, pertama kali saya melihat tentang isu-isu yang dibangkitkan. Kita menghadapi masalah tentang kenaikan harga, ada yang mengatakan bekalan yang kurang dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini kita berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang kita terima, kita harus memperhalusi apakah punca-punca yang sebenar berlaku, kenapa berlakunya kenaikan harga dan sebagainya. Saya rasa kebanyakan orang awam ni sebenarnya tahu kenapa kenaikan harga ni berlaku, kerana tekanan-tekanan daripada faktor-faktor dalaman dan luaran. Contohnya kalau bahan-bahan itu merupakan bahan daripada import. Kalau dah di bahan import tu
berharga mahal untuk dijadikan dalam proses kita nak menghasilkan satu lagi byproduct yang lain, sudah tentulah harga ini akan mempengaruhi harga barangan yang kita buat tu. Dan dalam masa yang sama, kalau berlaku je pengurangan dalam bekalan, jadi ini juga akan mempengaruhi bagaimana untuk menetapkan harga yang sesuai. Jadi di peringkat pengguna, kita faham. Saya pun pengguna juga. Jadi kita dapati kalau harga terlalu mahal, ini juga memberikan kesan kepada bebanan kepada pengguna. Jadi kita akan kehilangan keupayaan untuk membeli. Cara tidak langsung, perkara ini akan memberi kesan balik kepada industri itu sendiri ataupun ekonomi itu sendiri, dan maka berlakulah ketidakseimbangan dalam kestabilan ekonomi itu sendiri. Jadi yang inilah yang saya katakan, sebelum kita bertindak kepada satu-satu perselaian, kita mesti faham tentang isu tersebut. Kalau kita dah faham tentang isu tersebut, maka kita harus menyenaraikan beberapa strategi-strategi yang harus dimainkan oleh pihak kerajaan. Okey, saya nak sentuh sikit tentang strategi ini. Di peringkat kerajaan, saya percaya dalam beberapa tahun sebelum-sebelum ini pun berlaku perkara yang sama prosesnya. Kita tidak melakukan satu strategi tanpa merujuk pada mana-mana pihak yang berkepentingan. So dalam hal ini, bila kita nak menghasilkan satu strategi mengatasi masalah, contohnya kenaikan harga tadi, kita mesti membuat dalam bahasa lain engagement dengan pihak-pihak yang berkepentingan tadi. Contohnya dengan pihak pengguna, persatuan pengguna, stakeholder bersama juga dengan pemain industri. Sebab kedua-duanya kita perlu tahu apakah keperluan yang diperlukan. Jadi dalam hasil yang dalam pertemuan itu nanti, ia akan membuahkan satu pendapat ataupun satu bentuk solusi yang lebih baik untuk kita menghasilkan satu strategi yang lebih mampan. Cuma menjawab persoalan itu juga, kita sedia maklum dalam pada kita memulihkan ekonomi, permintaan yang melebihi penawaran itu mungkin antara faktor-faktor yang menyumbang kepada kenaikan harga ataupun kenaikan kepada kos pengeluaran tersebut. Kalau digambarkan khususnya dalam musim perayaan ini, sudah pasti harganya itu lebih daripada kebiasaan ataupun peningkatan yang lebih daripada kebiasaan. Jadi bagaimana strategi yang berlainan dilaksanakan ataupun dikelola supaya sekurang-kurangnya ia dapat ditangani dan juga dikawal, Tuan? Okey, kalau kita tengok kan, kebanyakan orang mengkaitkan juga harga ni akibat daripada hari-hari perayaan. Kadang-kadang tak berlaku begitu juga. Dia tidak berlaku itu kerana ada juga kes berlaku kenaikan harga ni akibat daripada faktor luaran. Apa yang berlaku di luar negara. Macam contohnya peperangan yang berlaku antara Ukraine dalam di peringkat yang krisis yang menimpa Ukraine juga mempengaruhi perubahan harga tersebut. Di peringkat kerajaan, di sinilah kita akan melihat bentuk bagaimanakah sokongan yang kita harus masuk campur lah. Tetapi masuk campur kita ni bukan untuk kita mainkan peranan dalam konteks bisnes, tetapi untuk menseimbangkan harga tersebut. Sebab itu ada pendekatan yang berbentuk subsidi, ada pendekatan yang berbentuk dalam bentuk geran kita beri, ada bentuk pengecualian cukai dan sebagainya. Ini adalah intervensi yang dilakukan oleh kerajaan dalam membantu bagaimana kita dapat memastikan harga itu berada dalam kawalan, walaupun harga itu meningkat dalam konteks pasaran semasa lah. Tapi ini untuk menjaga kebajikan kepada pihak pengguna, dalam masa yang sama juga pihak industri, peniaga tadilah, kerana mereka juga terkesan akibat daripada kenaikan harga bahan-bahan mentah tadilah yang diimport dan contoh dan sebagainya. Ya, Tuan, bercakap tentang bahan mentah dan juga hubung kaitnya juga dengan perihal import-eksport bergantung kepada dagangan negara luar. Kita sedia maklum juga bukan sahaja kepada isu Ukraine dan Rusia yang ditimbulkan oleh Tuan tadi, tapi juga tentang isu lockdown yang berlaku di China ketika itu dan juga isu tentang inflasi yang berlaku di Lebanon. Apakah perihal gambaran situasi atmosfera yang berlaku di luar negara akan memberikan gambaran supaya kerajaan pada ketika ini perlu berhati-hati dari segi jumlah kenaikan harga barang dan juga bagaimana harga barang akan dikawal di peringkat antarabangsa? Kita tak nafikan. Dulu kita dah didedahkan dengan satu perkataan yang dinamakan globalisasi. Globalisasi ini merupakan satu pasaran yang terbuka di mana semua pihak boleh memegang peranan dalam ekonomi dunia ni. Dan Malaysia tak terkecuali, boleh dipengaruhi juga dalam konteks penentuan harga tersebut. So dalam hal untuk kita memastikan kawalan harga ini sesuai di peringkat ekonomi domestik ni, sebab itu kita banyak menggalakkan supaya pengusaha-pengusaha rakyat Malaysia ni berkecimpung dalam bidang-bidang perniagaan, bidang-bidang keusahawanan supaya mereka dapat menghasilkan sendiri produk mereka melalui bahan-bahan tempatan. Jadi dengan ini kawalan dari segi harga itu lebih sesuai, lebih senang berbanding kita bergantung kepada bahan-bahan import daripada luar. Sebab itulah dulu
itu kita juga menggalak memberikan tekanan kepada belilah barangan buatan Malaysia. Ya. Bila kata barangan buatan Malaysia ialah barangan Malaysia yang dibuat dalam negara menggunakan bahan-bahan mentah daripada dalam negara sendiri. Di sinilah kekuatan ekonomi dalam negara yang akan membantu menjanakan ekonomi yang lebih mampan. Okey. Tapi apakah kita berkemampuan tuan untuk merealisasikan hasrat itu? Ya, di sinilah kita ni sebenarnya saya anggap sebagai sebuah negara yang masih muda jugalah. Ya. Kita bukan macam US ataupun seperti United Kingdom ataupun Jepun dan sebagainya yang dah establish ataupun yang telah maju ke depan. Ya. Kita sedang mempelajari banyak perkara dalam konteks untuk memahamkan bagaimana kita nak perkembangkan ekonomi. Okey. Ada di kalangan kita ini yang berjaya, tak dinafikan. Ada kumpulan-kumpulan peniaga yang berjaya, usahawan-usahawan yang berjaya. Tetapi masih lagi banyak usahawan-usahawan muda yang baru berkecimpung dalam bidang sektor ini dan mereka memerlukan bimbingan. Okey. So bimbingan inilah kita akan terjemahkan dalam bentuk atau penawaran kita daripada segi kerajaan, bantuan dari segi untuk mengadakan program-program membantu dari segi meningkatkan ilmu pengetahuan mereka lah dalam bidang keusahawanan. Begitu juga kita menyediakan sama dalam bentuk grant, ada juga dalam bentuk pinjaman, ada juga dalam bentuk kerjasama dengan pihak-pihak swasta yang lain untuk membantu untuk tujuan tersebutlah. Jadi boleh katakan tadi kita ni sebenarnya tak belum sampai ke peringkat kita boleh kontrol ekonomi dunia ni, tetapi kita masih lagi menumpukan kepada arah manakah corak ekonomi yang kita hendak lakukan di peringkat Malaysia ni. Sebab tu kita tak boleh terlalu bebas dari segi membuka ruang ekonomi ini kepada pihak luar kerana kita belum bersedia lagi untuk menjadi satu pesaing yang terbaik di kalangan negara-negara lain apabila mereka cuba untuk datang berusaha untuk melakukan investment ataupun pelaburan dalam negara. Kita khawatir nanti kalau kita tak bersedia dalam konteks kita punya fundamental kita ni menyebabkan orang lain akan datang kata orang tu mengawal ekonomi kita sendiri. Ini yang kita harus jaga baik-baiklah supaya orang kita juga bersedia hingga satu peringkat lebih matang, lebih berdaya saing, lebih berdaya maju dan di situ kita sudah bersedia untuk melakukan yang terbaik. Ya, sekurang-kurangnya aliran ekonomi domestik dapat kita kawal dan juga dapat kita jana melalui satu aliran yang lebih baik dan juga lebih mapan. Tuan, sedikit juga untuk kita melihat tentang aspirasi untuk menjadikan Kabinet HDP sebagai mempertingkatkan dan juga memperkasa kementerian ini sebagai kementerian primer utama di Malaysia. Itu memang salah satu daripada yang tercatat jugalah dalam plan strategik kita ni. Okey. Tapi kita pun nak melihat supaya biarlah walaupun kita kata kita di premier dan sebagainya, kita nak jadikan kementeriannya kementerian yang mesra pelanggan. Okey. Kementerian yang kata caring kan. Jadi kita haraplah pihak yang menjadi kita punya pelanggan ni bekerjasamalah dengan pihak kementerian. Kementerian ini sebenarnya ingin membantu ke semua lapisan masyarakat termasuk juga golongan peniaga ni supaya kita berada dalam keadaan yang sama-sama membantu antara satu sama lain bagi menjadikan negara kita ni mempunyai ekonomi domestik ekonomi ini yang lebih kata orang tu harmoni lah macam saya katakan tadi tu. Jadi dalam hal ini itulah dia hasrat kementerian kita sebenarnya kita bukanlah nak memperkenal pelbagai undang-undang, pelbagai polisi yang menyusahkan tidak. Tetapi kita nak menghasilkan satu polisi yang mesra dan juga dalam masa yang sama ada elemen-elemen mengambil berat tentang kehendak pelanggan dan juga kita punya stakeholder lah. Okey, berganjak daripada itu kita juga akan menyentuh seketika nanti berkenaan tentang kerajaan kolaboratif. Dapat disebutkan memperkenalkan kolaboratif government seketika nanti dalam Bicara Naratif. Kerajaan menjedari bahawasanya rangkaian gentian optik ke kawasan-kawasan yang masih dianggap tertinggal. Kerajaan telah melaksanakan sebelum ini penyediaan infrastruktur jalur lebar menggunakan kaedah Point of Presence atau POP, hub gentian optik. Fasa 1, projek POP ini telah melibatkan 630 lokasi, terutamanya berhampiran sekolah-sekolah yang terpencil. Manakala fasa 2 yang akan dilaksanakan ini akan melibatkan 3,693 lokasi dengan peruntukan hampir 4 bilion sebanyak 432,300 premis akan menerima perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi apabila ianya siap kelak.
had waktu operasi. Bagi premis perniagaan, had masa dimansuhkan. Premis boleh melaksanakan waktu operasi masing-masing mengikut syarat lesen operasi premis tersebut. Ya, Kabinet NHP di bawah pimpinan Ketua Setiausaha yang baru Tuan Azman Mohamad Yusof komited dan juga ingin membangunkan inisiatif dan juga ingin menggerakkan inisiatif kolaboratif government. Tuan Azman, mungkin perihal berkenaan kolaboratif government ini boleh diperincikan ataupun boleh dipermudahkan dari segi ringkasan kepada pengenalan dan juga bagaimana ia diaplikasikan dalam sistem pada ketika ini, Tuan. Okey, kalau kita tengok selepas mereka kan, sebaik saja selepas mereka, kebanyakan masyarakat kita ni banyaklah ada punya kekurangan dari segi penglibatan dalam sektor-sektor ekonomi ni. Ya. Jadi mereka banyak bergantung kepada kerajaan yang buat segala-galanya pada satu ketika dahululah. Tetapi apabila kita melalui proses pembangunan dan kemajuan sehingga hari ini, kita dapati sektor-sektor ini dah mula boleh memainkan peranan. Jadi saya melihat kerajaan kolaboratif yang saya masukkan di sini ialah di manakah kerjasama ini dapat kita lakukan. Dia mesti ada satu platform yang digunakan bagi tujuan kerjasama ini dapat berlaku secara apa kata orang tu intact lah ataupun cara yang terbaik. Dan antara platform yang ditekankan di sini ialah menggunakan teknologi. Seperti internet dan sebagainya lah. So dalam konteks ini kita harus lihat bahawa bagaimana maklumat-maklumat intervensi ini. Jadi di situ juga rakyat akan tahu kenapa kerajaan masuk dengan intervensi begini. Begitu juga dengan industri. Jadi dia kata kolaboratif ni sebenarnya adalah tanggungjawab bersama ketiga-tiga komponen ini untuk memberikan perkongsian tapi dengan menggunakan teknologi. Sebab itulah cara yang paling kata boleh mendapatkan maklumat cara apa orang kata real time lah. Pada saat-saat itu kita nakkan maklumat kita dapat. Jadi gunakanlah teknologi sebagai sebahagian daripada mewujudkan satu kerajaan yang kolaboratif. Okey. Perihal tentang penggunaan teknologi bukan saja sewaktu PKP ataupun sewaktu kita mendepani Perintah Kawalan Pergerakan, tetapi juga dengan inisiatif IR 4.0 sudah pun membuka ruang seluasnya untuk digitalisasi ini dilakukan. Di peringkat kementerian, apakah digitalisasi ini sudah dilaksanakan sepenuhnya? Ya. Untuk makluman jugalah sebenarnya program digitalisasi ini juga telah berlaku lama juga sebenarnya. Dia punya usaha-usaha untuk ke arah ini. Kalau dulu kita pernah didedahkan dengan online services, online payment, online sales dan sebagainya kan. Jadi dalam ke arah pendigitalan ini memang salah satu daripada hasrat bukan saya kementerian kerajaan sendiri menekankan supaya semua terlibat dalam proses ini. Kerana pendigitalan ini tidak dinafikan memberikan pulangan yang baik dari segi perkhidmatan kita kerana kita dapat menyampaikan maklumat dengan lebih cepat dan sebagainya, dan maklumat-maklumat itu juga boleh dikatakan boleh dipercayai dan juga boleh dilindungi dengan menggunakan pendekatan IR 4.0 tersebutlah antaranya. Baik, antara satu lagi yang kita berikan penekanan juga, semua dah tahu dah tentang sistem-sistem yang ada di dalam ekonomi kita ni dalam menggunakan contohnya pembayaran online, pemasaran online. Saya ambil contoh pemasaran online kan. Tetapi sejauh mana kita faham tentang pemasaran online ni apabila contoh dalam COVID-19 telah katakan menjadi macam satu budaya baru. Semua orang memperkenalkan sales perniagaan secara online. New norm. Sampai ke peringkat orang kampung pun dah boleh perkhidmatan online. Masa saya jadi SUK Negeri Perlis dulu, orang kampung yang tanam pokok arum manis ni juga memasarkan secara online. Tetapi sejauh mana ilmu dan juga pengalaman yang mereka ada untuk melaksanakan perniagaan secara online. Contoh mungkin dia kata dia menawarkan harum manis sekian, siapa nak order boleh. Tetapi dia lupa satu perkara, dalam konteks kita dalam melakukan perniagaan, bila kita menyediakan perkhidmatan tersebut, menghantar produk tersebut, kita mesti ada satu lagi perkara yang harus kita fikirkan, iaitu jaminan. Harum manis ni contohnya is perishable ataupun yang mudah rosak lah. So kadang-kadang bila dihantar ke pelanggan yang memohon tu, mungkin ada rosak, buahnya rosak ataupun ada dah tak berapa elok. Jadi adakah pengusaha ni tadi yang telah menggunakan cara online, baguslah itu yang guna cara online, tapi adakah dia faham bahawa dia adalah bertanggungjawab juga untuk memastikan after sales service ataupun perkhidmatan selepas perniagaan ini tetap ada dari segi jaminan. Jadi bila orang komplain, barang harum manis ni dah rosak, saya nak balik, sama ada dalam bentuk pulangan semula harum manis yang lain atau bayar balik
duit ni? Adakah pengusaha-pengusaha kita ni yang terutama daripada luar bandar ni faham tentang konsep ini? Ya. Jadi kita khawatir nanti semua nak ke online tetapi tidak ada garanti. Jadi inilah satu lagi perkara yang harus kita berikan tumpuan kerana kita perlu menyediakan program-program bagi memastikan program perkhidmatan online ataupun digitalisasi ini semua orang tahu dari segi segala aspek yang diperlukan sebelum kita mencuburi dalam bidang pendigitalan ni. Tidak nafikan pendigitalan itu bagus tetapi mesti ada ilmu dan juga bagaimana kita nak menghasilkan perkhidmatan yang lebih menyeluruh. Ya. Apa yang penting sistem sokongan ataupun ekosistem itu mesti dimanfaatkan ataupun dibina dengan asas yang kukuh untuk kita menampung ruang pendigitalisasi ataupun transaksi secara dalam talian. Kalau diikutkan tadi, apa yang digambarkan oleh pihak Tuan adalah untuk kita melihat penjanaan ekonomi domestik. Namun, perdagangan dalam negeri ini juga membawa perihal penting untuk memberikan impak kepada KDNK negara. Jadi, bagaimana kita ingin memanfaatkan dan juga meningkatkan perdagangan dalam negeri supaya ia memberi satu kesan langsung kepada KDNK, Tuan? Okey, macam saya kata tadi, antara kempen-kempen yang pernah dilakukan dan masih lagi berterusan ke hari ini adalah belilah barangan Malaysia kan. Ya. Jadi produk-produk kalau boleh usaha-usaha kita ni menghasilkan produk-produk melalui kaedah-kaedah yang kreatif dan inovatif. Kerana kaedah kreatif dan inovatif ini sebenarnya dapat mengurangkan kos untuk penghasilan. Jadi dengan cara yang demikian bila kita menggalakkan usaha-usaha kita ni menggunakan bahan tempatan, menghasilkan produk sendiri, dia dapat membantulah sekurang-kurangnya menjana sesuatu hasil ekonomi yang baik bagi menyumbang sebahagian daripada KDNK kita. Saya dipahamkan kalau domestik perniagaan trading ni ataupun perniagaan dalam negeri ni menyumbang lebih daripada mungkin lebih pada 30 atau 40%. Ya, tapi kebanyakan pengguna masih lagi pesimis dan juga masih lagi was-was dengan produk buatan tempatan. Jadi apakah ini juga memberi satu halangan kepada produk tempatan untuk dipasarkan? Bila berlaku ketidakkeyakinan ini adalah kerana kebanyakan produk-produk ini kemungkinan tidak mendapat pengiktirafan oleh pihak-pihak yang berautoriti lah. Sebab itu kita dalam negara kita ada pihak-pihak yang menjalankan persijilan dan sebagainya ya. Contohnya lah. Jadi sebab itu kita menggalakkan kebanyakan pengilang-pengilang ataupun pengusaha-pengusaha ini cuba mendaftarkan ataupun mendapatkan persijilan ke atas produk-produk mereka. Kerana keyakinan kita kepada produk-produk yang ada persijilan ini akan menentukan mutu barangan tersebut. Jadi sebab tu kalau macam kita lah, kalau kita pergi ke pasar ke ataupun kita pergi ke hypermarket ke, kita bila tengok, kalau saya tengok beli barang tu, saya akan tengok pertama ada tanda sijil halal tak? Lepas tu ada standard MS ISO tak? Lepas tu ada lagi dan macam-macam. Lagi banyak chop, lagi kita yakin. Betul. Tapi kalau tak ada langsung, kita dah mula rasa was-was tentang adakah ini okey ke tak okey. Kalau apatah lagi barang makanan kan, kita khawatir ianya tidak dijadikan asas kepada persijilan tersebut, maka kita khawatir barang yang kita beli itu tidak mencepat menempati cita rasa ataupun kualiti yang kita nak. Ya, persijilan itu pada akhirnya yang mendapat manfaat adalah pengguna juga Tuan ya. Indeks pendayuupayaan pengguna diguna pakai dalam kita melihat untuk kita merencana dan juga merancang satu penambahbaikan khususnya kepada isu-isu kepenggunaan. Namun difahamkan ataupun ada beberapa pihak berpandangan indeks itu masih lagi belum berada pada tahap yang memuaskan. Jadi apakah mungkin perkara ini boleh ditambah baik dalam masa dekat Tuan? Ya, memang itulah usaha yang akan dilakukan kerana macam saya katakan tadi, kebanyakan orang ni dia tahu kalau sesiapa yang melakukan perniagaan yang salah, dia boleh buat laporan. Dia boleh buat laporan kepada pihak penguasa lah. Tapi adakah banyak laporan-laporan ini dibuat secara proper? Ataupun hanya mereka meng-highlight mengutarakan dalam sosial media saja? Jadi ini menunjukkan kalau dia dinyatakan secara generik. Tapi kalau dia betul-betul genuine untuk menyatakan aduan tersebut, dia akan memperkenalkan diri dia akan berkata okey, di kedai ini dia menjualkan sesuatu yang tidak mematuhi peraturan kerajaan. Jadi mana kedai dia? So kita senang membuat siasatan dan sebagainya lah. Dan satu lagi, ada tu yang tahu bahawa kalau ini kita menghadapi masalah tentang barangan yang kita beli tadi tidak berkualiti dan sebagainya, kita boleh buat aduan. Selain itu kita boleh juga bawa ke tribunal. Tapi sejauh mana yang akan bawa ke tribunal ni? Prosesnya ada yang kata tak naklah pergi ke tribunal, rasanya macam payah sikit lah. Kemungkinan kita ambil masa yang lama. Kita menganggapkan tribunal itu macam satu proses mahkamah yang panjang.
kemudian kata nanti nak bawa pembuktian lah, nak kena bawa saksi lah dan sebagainya. Jadi bukan dia tak tahu, tapi dia memandangkan birokrasi yang berlaku. Jadi di sinilah kita kena mendidik balik kepada masyarakat supaya mereka ni tahu hak dia sebagai pengguna. Yang mana sebenarnya tidak ada isu pun untuk mereka takut untuk melalui proses ke tribunal contohnya lah, ataupun membuat aduan kepada pihak penguasa. Kadang-kadang saya dapat juga mesej daripada dia kata kepada saya nak mengadu ni tapi tolong rahsiakan nama saya. Saya kata memang kita rahsiakan nama ni sebab bila kita serahkan kepada pihak penguasa, memang pihak penguasa akan merahsiakan dan mereka akan buat siasatan berdasarkan kepada maklumat yang telah diberikan. Jadi jangan takut. Buatlah laporan, kita akan simpan data pengadu tersebut. Tak adalah kita nak keluarkan dalam akhbar. Kita tak katalah Ali bin Ahmad telah melaporkan sekian. Itu tak betul. Jadi dalam hal ini memang ada protection lah ataupun perlindungan diberikan kepada mana-mana yang mengadu. Ini adalah satu prosedur yang biasa, SOP yang biasa. Kecuali kalau pengguna itu sendiri yang menularkan di laman media sosial berkenaan dengan aduan. Itu susah nak cakap lah. Itu tertakluk dan juga terpulang kepada pengguna. Tuan, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Tapi kita akan meneruskan juga persoalan tentang bercakap tentang isu tular ini. Baru-baru ini ada satu video yang tular di media sosial berkenaan tentang di sebuah negeri di Pantai Timur, Tanah Air. Pihak penguatkuasa memberikan kompaun kepada peniaga-peniaga ayam di pasar dan ini menimbulkan pelbagai perdebatan dan juga persoalan. Kita akan tanyakan soalan itu selepas ini untuk kita tahu apakah respon daripada pihak KPDNHP sendiri. Kemudian seketika nanti dalam Bicara Naratif. Kita tak perlukan jadi sakit kita ni sebagai halangan. Macam terlalu peribadi. Tapi bila saya rasa benda ni perlu untuk orang tahu apa penyakit ni, apa sebenarnya, apa keadaan anak saya sebenarnya. Sebuah rancangan di mana kita akan menyingkap tentang sifu-sifu dalam pelbagai bidang. Komik ni orang tak nampak kan macam komik senang. Kena minat, lepas tu kena ada bakat lah. Yang untuk menjadi seorang kita yang berjaya dalam aktiviti yang melampau. Benda yang sebenar tu tak seindah yang disangka. Seluruh negara di ASEAN ini mempunyai penduduk yang boleh bertutur bahasa Melayu. Jadi tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ASEAN. Kita akan menyelaraskan perkara ini. Saya akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara ASEAN, terutamanya yang telah pun menggunakan bahasa Melayu. Saya akan bincang mereka supaya bersetuju untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN dan selepas itu akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain yang mempunyai penduduk yang menggunakan bahasa Melayu. enam tahun menjadi platform utama dalam kuasa viral TV dan radio. Kami di RTM pastinya boleh membantu melonjakkan prestasi perniagaan anda. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di stesen berprestij kami hari ini. Hubungi maklumat tertera untuk maklumat lanjut. Terbaik RTM 2022. RTM, teman setia anda. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate, reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News.
Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif, masih lagi bersama dengan Tuan Azman Muhammad Yusof, Ketua Setiausaha KPDN HDP. Ruang dan juga kesempatan ini saya ingin mendapatkan respon daripada pihak KPDN HDP sendiri berkenaan tentang video yang tular baru-baru ini berkenaan tindakan undang-undang yang dikenakan kepada peniaga ayam di pasar di sebuah negeri. Jadi apakah sebenarnya penjelasan dan apakah sebenarnya situasi yang berlaku di sebalik apa yang ditularkan oleh peniaga tersebut, Tuan? Okey. Satu isu yang paling ketara lah sekarang kan, diviralkan dan sebagainya. Pada mula-mula saya tengok video tu, sebelum saya mendapat maklumat detail lah daripada pihak pegawai saya sendiri, saya sendiri pun rasa macam terkejut jugalah kenapa boleh berlaku sampai peringkat macam tu kan. Sebab saya pun pengguna kan, ataupun pernah juga satu ketika lupa pernah jadi peniaga juga. Jadi kita dapat rasakan bagaimana hatinya merasa begitu terkesan apabila dikenakan kompaun dan sebagainya lah. Tapi saya mengambil pendekatan itu satu perkara yang harus kita tengok juga. Sekiranya perkara itu betul dari segi kesan kepada peniaga tadi. Tapi dalam masa yang sama, bila ditularkan video itu, saya cuba mendapatkan maklumat daripada pegawai-pegawai saya di negeri yang berkenaan lah, dan juga merujuk kepada pihak penguasaan. Kebiasaannya, bila sesuatu kompaun itu nak dikeluarkan, siasatan dibuat dulu. Selalunya penguasaan, kebanyakanlah ikut pengalaman saya lah dalam sektor kerajaan ni, selalunya penguasaan ni berlaku apabila ada aduan. Aduan ni tak lain tak bukan datang juga dari pengguna. Pengguna katakan ada dapati orang menjual harga yang begitu mahal dan sebagainya, maka penguasaan akan datang. Dia datang, dia tak terus kompaun. Dia datang, dia akan menyemak dulu, membuat siasatan. So dalam konteks isu yang viral tu, apa yang berlaku ialah ditanya dulu kenapa menjual pada harga sekian-sekian. Dan kita pun menyiasat juga harga yang diletak dipamerkan tu berapa sebenarnya harganya. Harganya seperti harga kawalan. Tapi dengan ceritanya aduannya mengatakan di luar dia menjual tidak pada harga yang dipamerkan. Okey, kalau bisa kata dia genuine mengatakan dia terpaksa menjual pada harga yang tinggi. Dan kita kata kenapa harga yang tinggi, maka kita akan buat siasatan pula siapa pula pembekal. Yang membekalkan, yang adakah pembekal ini yang menyebabkan harga ini terpaksa dijual pada harga yang tinggi. Contohlah saya katakan, kalau saya sebagai peniaga yang berkenaan, saya terpaksa jual RM9.50. Sedangkan dan saya dapat pula daripada pembekal dia menjual pada saya pada harga RM9, katalah RM9. Sedangkan harga kawalan RM8 katakan, RM8.90 tu. Takkan saya sebagai seorang peniaga beli pada harga yang mahal RM9, saya nak kena jual RM8.90, which is bukan satu yang logikal. Jadi kita faham tentang isu ni, tetapi apa yang perlu dilakukan sekarang ni ialah siasatan tadi. Dalam siasatan-siasatan ni, adakah dapat dibuktikan bahawa benda ni berlaku dalam rantaian-rantaian yang sebelumnya, sama ada pada pembekal ataupun pada pengusaha di ladang dan sebagainya. Mana-mana peringkat yang sebelumnya yang bermulanya punca kenaikan harga itu, kalau didapati melanggar mana-mana kita punya dasar ataupun peraturan, maka di situlah yang patut yang dikenakan kompaun. Di bawah Akta KPDN HDP. Di bawah, yes. Kemudian yang berlakunya kompaun itu juga dikenakan pada dia sebab adalah macam saya kata tadilah, pembuktian tak dapat dilakukan dan jelas ada aduan tu ada valid ataupun disahkan ada berlaku tidak seperti mana yang dipamerkan harga. Jadi inilah yang menyebabkan kompaun itu dikeluarkan. Tapi saya nak bagi maklum jugalah kepada pengguna-pengguna, sekiranya tak ada masalah bila kata tidak berpuas hati, mereka boleh bawa ke platform yang lain. So contohnya kalau tak bersetuju, kita bawalah ke peringkat mahkamah untuk dibawa di challenge di mahkamah dan sebagainya. Saya dulu di masa belajar di overseas pun di negara-negara luar, mereka bila contoh mereka bagi tiket melanggar trafik ni, jalan raya, undang-undang jalan raya, dia kata kat saya, dia kata this is just a ticket, tetapi you are not yet wrong, kata. You are not yet guilty. If you are rasa macam rasa tak bersalah, you go to the court. You can fight. That is your right, kata yang tu. Persoalannya berbaluikah untuk ke mahkamah dengan harga seekor ayam? Itulah. Itu kisahnya. Jadi saya rasa kadang-kadang perkara-perkara beginilah yang kita kena memberi pendedahan tentang ilmu, tentang apakah hak-hak kepada peniaga, hak-hak kepada pengguna tadi. Supaya mereka faham kat mana mereka patut mengadu.
Adakah hendak sampai ke peringkat mahkamah atau membuat rayuan kepada pihak kementerian? Kita ada channel-channel untuk tujuan ini. Jadi janganlah begitu kata orang kata bila baru sekali terkena terus kita viralkan, sebab kita ada ruang-ruang tempat di mana mereka boleh merujuk bagi mendapatkan nasihat, bagi mendapatkan panduan. Sekiranya mereka ni betul-betul teraniaya lah. Tetapi kalau betul benar-benar penyiasatan tadi membuktikan bahawasanya berlaku penyelewengan ataupun pelanggaran kepada peraturan-peraturan yang telah dimaklumkan sebelum ini, maka tidak mustahil lah untuk mereka dikompaunkan. Jadi kita kena adil, sebab kalau kita menjaga dia, bagaimana pula aduan yang dibuat tadi. Aduan ni mungkin kita terima ni banyak. Kalau bukan daripada seorang dua, mungkin yang selalu datang ke tempat tu untuk membeli produk yang dijual tu, dah tentulah dia ada ramailah akan mengadu. Dipamer lain, dijual lain, macam itulah. Okey. Bergerak daripada itu juga, mungkin rangsangan ataupun alasan untuk perkara itu diviralkan, ada setengah pihak berpandangan lebih mudah untuk viral ataupun lebih mudah untuk tular, baru tindakan akan diambil berbanding dengan kita membuat aduan, menunggu proses itu dilakukan. Dan ada juga setengah pihak berpandangan Kabinet HCP tidak kompetitif dan juga tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya. Apa mungkin respon apabila dakwaan-dakwaan seperti itu dilontarkan pada pihak Kabinet HCP? Okey. Ya, kita tak boleh menghalang seseorang itu untuk menggunakan sosial media lah. Sebab kita pada ketika dia memviralkan tu, kita tak tahu apakah punca sebenarnya. Jadi ruang sosial media memang digunakan oleh orang-orang yang terkesan ni lah. Tetapi adakah itu cara yang beretika? Ini bergantung kepada kes yang dihadapi. Kalau betul-betul seseorang itu terasa sebenarnya dia ditekankan dalam pelbagai aspek dari segi kenaikan harga dan sebagainya, kita ada 8 channel. 8 channel, tak silap saya lah, 8 atau 9 channel untuk mereka merujuk kepada kementerian, menggunakan WhatsApp, menggunakan portal, menggunakan talian hotline, menggunakan boleh datang ke kaunter-kaunter pejabat ke PDNHP di cawangan negeri-negeri. Dan insya-Allah mereka ini akan dilayan untuk mengetahui masalah yang timbul. Tapi kalau apakah dengan hanya membuat viral itu menyelesaikan masalah? Kita takut begini ya. Ini saya divert sikit bukan one side of the story saja ni. Bukan cerita pasal apa ni, saya ambil contoh. Dululah saya bekerja di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Keluar viral seorang tua berpakaian memakai hanya kain pelekat, baju tak pakai. Orang tua lah, orang miskin lah, duduk di sebuah rumah yang usang. Diviralkan, di manakah tanggungjawab kerajaan untuk membantu dia? Bila siasatan dibuat, sebenarnya orang tua ni telah pun mendapat rumah yang dibina oleh kerajaan berjumlah nilainya 40,000. Ini rumah yang dibuat untuk orang miskin. Tak masuk dalam gambar tu. Dan bila siasatan dibuat, malah dia telah mendapat bantuan daripada Jabatan Kebijakan Masyarakat, telah mendapat daripada Jabatan Agama Islam dan sebagainya, atau Pemajikan Agama Islam. Dan dengan cerita, dia pula pun memberi hutang pula pada orang lain. Jadi lebih daripada mampu lah. Lebih daripada mampu lah. Jadi benda tu macam seolah disensasikan. Diviralkan dalam keadaan itu seolah-olah menyatakan kerajaan tidak prihatin. Jadi itulah yang saya masukkan. Jadi nak memviralkan sesuatu itu kita kena berfikir dulu, kerana kadang-kadang undang-undang boleh juga dipakai sekiranya berlakunya kepalsuan kepada segi pembuktian maklumat tersebut. Oleh itu saya nasihatkan sebagai pihak-pihak terkesan, kita sebenarnya harus matang. Kita sebenarnya harus matang kerana kita ada channel-channel untuk merujuk kepada pihak kerajaan bagi melakukan siasatan, bagi mendapatkan khidmat nasihat dan sebagainya. Jadi gunakanlah pendekatan etika ini supaya kita dapat bekerjasama. Macam saya katakan tadi, kerajaan tak boleh bertindak sendiri. Kita nak bekerjasama dengan rakyat, kita nak bekerjasama dengan pemain-pemain industri atau perniagaan supaya kita berada dalam satu keluarga yang dipanggilkan ini, dia dinamakan keluarga Malaysia ni. Kerana jika maklumat-maklumat yang tidak benar ini disebar, maka ini akan mengganggu-gugat sistem ekonomi itu sendiri. Cara tidak langsung dia boleh berikan kesan yang besar. Satu cerita tetapi dah viral satu Malaysia, dah mula orang mengatakan tidak efisiennya
penguasaan yang dilakukan ataupun tidak efisiennya cara kita mengendalikan kes tersebut. Ya, damage has been done. Ya. Okey, ini juga bukan sahaja bercerita tentang isu yang tular, tetapi juga kerisauan ataupun concern pengguna sendiri berkenaan tentang, kalau dahulu adalah tentang isu RTK test kit itu, dari segi harga siling dan juga harga lantainya. Namun untuk selepas ini pula adalah berkenaan tentang isu pelitup separuh muka. Persijilan yang dikenakan kepada pelitup separuh muka menggambarkan kerisauan masyarakat tentang apabila persijilan ini berlaku, apakah akan berlakunya peningkatan ataupun perubahan harga kepada penawaran pelitup separuh muka itu. Apakah respon daripada pihak Kabinet NHB terhadap isu-isu berkenaan ini, Tuan? Okey, perkara ini telah pun diulas dan telah pun disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri juga semasa pelancaran, semasa satu program untuk pelancaran tersebutlah. So kalau mungkin tak semua orang dapat mengikuti keterangan tersebut. So bila suatu perkara telah diviralkan kemudian itu dengan pelbagai interpretasi, maka dia telah menjadi satu kefahaman yang berbeza lah. Cara ringkas lah saya katakan, sebenarnya tujuan kita memperkenalkan standard tersebut telah mendapat kerjasama daripada SIRIM dan sebagainya. Dia bertujuan menuju kepada kumpulan yang dinamakan pengilang dan pengimport. Okey. Jadi dalam hal ini tidak melibatkan pihak pengguna. Pengguna kalau tak pakai SIRIM pun tak kena saman, tak kena compound. Tak salah dari segi dia dari segi pengguna ya. Tetapi dari segi yang big scale punya production, contohnya dari segi pengilang dan sebagainya, kita telah pun berbincang sebenarnya, engage dengan pihak pengilang-pengilang ni. Malah saya dipahamkan daripada pihak SIRIM ketika announcement dibuat, pengumuman telah dibuat tentang perkara tersebut, dah ada 4 atau 5 kilang membuat permohonan. Kerana apa? Mereka tahu bahawa persijilan ini akan meningkatkan imej produk pengeluaran mereka. Okey. Kalau menyentuh tentang pelitup muka ni, sebelum berlakunya pandemik, kita ekspor yang berkaitan dengan pelitup muka yang berbentuk perubatan ni. Diekspor banyak permintaan di luar negara. Bila kita ekspor ke luar negara tu, kebanyakan negara-negara ini menetapkan standard. Jadi tak nak barang kita mesti mendapat persijilan standard. Tetapi bila berlaku pandemik, maka telah berlakulah kita kata berikan keutamaan kepada penggunaan dalam negara. Kerana pada ketika itu semua dikenaki untuk pakai pelitup muka. Dan pada ketika itulah munculnya pelitup muka yang bukan kategori untuk perubatan. Jadi macam-macam. Sebenarnya it's okay untuk menghasilkan ni, tapi apabila dikatakan wajib untuk semua dan sebagainya, dan kita boleh tengoklah pengilang-pengilang pun mula menghasilkan yang bukan perubatan ni. Timbullah 2 tahun sebelumnya rasanya, sejak daripada pandemik itu telah ada pun engagement, perbincangan isu ni di kalangan pengilang dan juga pihak kementerian berbincang apakah yang patut dilakukan apabila kita kata kita nak menghasilkan standard ni. Jadi 2 tahun 2 tahun. So, bukannya 2-3 hari baru kita water, tak ada. Saya dipahamkan sebelum tu tak ada lagi, tapi bila saya melihat balik sejarahnya, dikefahamkan dah lama dah dibincang dan dia melibatkan pelbagai engagement, melibatkan pelbagai agensi memberikan feedback dan sebagainya lah, malum balas. Dan hasilnya itulah dia. Sebenarnya tujuannya kepada pengilang dan pengimport. Bagusnya nanti apabila katakan di penghujung tahun ini, kemungkinan kita dah masuk endemik ni, selama kelamaan kita punya pelitup muka ni yang tidak berjenama ke ataupun bersijil ke, akan akhirnya ada kata tak payah dah pakai. Sebab kebanyakan negara-negara tertentu pun dah mula kata tak payah dah pakai pelitup muka. Di sini pun saya tak pakai pelitup muka juga kerana dia kata tidak ada masalah untuk ni. Tapi kalau keluar nanti, kalau di kawasan-kawasan tertentu pakai pelitup muka. Jadi lama-lama kelamaan benda ini akan kurang permintaan dalam negara, tetapi di luar negara kemungkinan besar akan kembali akan ada permintaan. Jadi untuk memenuhi permintaan tersebut, selalunya negara-negara luar ni mereka akan menetapkan satu standard supaya barang yang kita nak ekspor ni mesti ada satu bentuk tanda sijil yang mengatakan ada berkualiti. InsyaAllah. Di Jepun, semasa saya berada di Jepun, pernah saya tengok dalam keadaan kita belum pandemik lah, saya tengok orang Jepun ni pasal apa dia pakai pelitup muka, sedangkan kita rasa tak ada apa-apa pun. Tapi di Jepun ni dia sejuk kan. Jadi kita mula dengar lah siapa-siapa yang kena sesama pun boleh meninggal dunia. Kita sesama kat Malaysia tak ada risau masa pada ketika sebelum pandemik.
Jadi mereka pakai, sekarang baru saya faham kenapa di negara sana pakai pelitup muka, kerana di sana bila dia kena saja penyakit sesama ni, dia boleh membawa maut. Kerana cuaca dia dan juga keadaan di sana boleh menyebabkan situasi kesihatan yang tidak begitu stabil dan boleh membawa maut. So bila kita kena COVID-19 baru kita sedar bahawa pelitup muka ni satu yang baguslah. Jadi kebetulan bila kita mewartakan benda ni, kita dapati ada feedback tertentu, tetapi kita bukan turn around. Kita kata akan diteruskan, tetapi kita panjangkan dia punya penguasaan pada tahun depan. Ya, insya-Allah. Jadi kita tengoklah keadaan. Sebab kita sebenarnya concern dengan komen-komen yang diberikan oleh pihak netizen. Bagi saya netizen tak apalah dia dalam konteks yang positif atau negatif. Bagi saya komplain-komplain ini merupakan input untuk kita menghasilkan satu polisi di masa akan datang yang jauh lebih baik. Sebab dia merupakan blessing in disguise. InsyaAllah. Bukan saja pelitup muka yang boleh memberi perlindungan, tapi pelitup muka yang juga tahan asak. Ya. Tapi sekali lagi saya nak tekankan, pengguna tidak akan dikenakan ke kompaun ataupun denda jika tidak memakai pelitup yang sirim ni. Itu pentingnya kualiti ataupun persijilan itu. Manfaat daripada pengguna juga. Baik tuan, kita nak berehat seketika dan kita kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Terima kasih. Kita tak perlukan jadi sakit kita ni sebagai halangan. Macam terlalu peribadi. Tapi bila saya rasa benda ni perlu untuk orang tahu apa penyakit ni, apa sebenarnya, apa keadaan saya sebenarnya. Sebuah rancangan di mana kita akan menyingkap tentang sipu-sipu dalam pelbagai bidang. Komik ni orang tak nampak kan, macam komik senang. Kena minat, lepas tu kena ada bakat lah. Yang untuk menjadi seorang kita yang berjaya dalam aktiviti yang melampau. Benda yang sebenar tu tak seindah yang disangka. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Dajjal ialah satu nama pada salah satu daripada tanda akhir zaman ataupun tanda kiamat yang besar. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga kamu merasakan waktu itu begitu pantas. Dapat seperti Allah nyatakan kami akan keluarkan sejenis binatang yang melata yang akan mengatakan bahawa semuanya manusia dulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Perniagaan anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR Tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Baik, kita bersua kembali dalam Bicara Naratif. Banyak isu-isu penting yang sudah pun dibincangkan. Kalau semungkinnya, seboleh-bolehnya sedikit tentang isu-isu penting itu. Kita masih lagi bersama dengan Tuan Azman Muhammad Yusof, Ketua Institusi KPDN HCP. Juga kita memberikan gambaran berkenaan cabaran yang mungkin dihadapi oleh pihak kementerian, khususnya dalam tempoh-tempoh mendatang. Bukan sahaja suatu perayaan, tetapi juga apabila negara sudah pun beralih kepada fasa pandemik. Endemik, Tuan.
Okey, tidak dinafikanlah bila kita memasuki era endemik ni, dia bukan satu yang baru, tetapi satu yang merupakan penambahbaikan kepada situasi yang sebelum pandemik. Okey. Jadi sebelum pandemik kita dah merasakan ekonomi yang baik, yang stabil dan sebagainya. Tapi datang pandemik kita menghadapi masalah. Tetapi bila come to endemik kita dah mula kembali nak seolah kembali kepada kehidupan yang normal sebelum itulah. Tetapi dalam hari ini kita tengok challenge kita, cabaran kita ialah walaupun kita dah nak ke arah normal, masih lagi berlakunya isu-isu yang lain pula. Bukan dari segi pandemik itu, tetapi dari segi itulah faktor-faktor luaran yang saya katakan tadi boleh mempengaruhi kita. Kekurangan bahan mentah, terpaksa kita import menggunakan harga yang berbeza. Dan harga di luar ni bila kita import bukan dari bawah kawalan kita, itu adalah daripada negara yang berkenaan lah. So dalam masa yang sama kita juga menghadapi cabaran juga tentang keupayaan kematangan pengguna kita dalam konteks memahami hak dia. Di manakah, berapa ramaikah pengguna-pengguna ini tahu tentang hak dia, berapa ramai pula pengguna-pengguna ada ilmu, ada pengalaman dia dan juga kematangan dalam memahami situasi yang berbeza ni dalam konteks ekonomi ataupun dari konteks harga barangan tu. Tak semuanya dah betul-betul faham kerana mungkin pengalaman belum sampai ke peringkat kematangan tu. Dan ada juga yang faham tetapi ada agenda yang lain. Masih lagi mempersoalkan tentang keberkesanan kerajaan dan sebagainya. Tapi insya-Allah saya percaya kalau kita benar-benar berteraskan kepada mengharmonikan ekonomi dalam kita berkolaborasi bersama dan kita bertanggungjawab dalam memastikan ekonomi itulah negara kita lah untuk berada dalam keadaan yang stabil, kita harus sama-sama bekerjasama. Bukan untuk kita memperlekehkan satu sektor dan sektor yang lain. Begitu juga pihak industri ataupun pihak peniaga. Bila bukan tak boleh untuk membuat keuntungan dari segi menetapkan harga dan sebagainya, tetapi keuntungan itu mestilah satu yang munasabah. Bukan yang satu yang terlalu tinggi menyebabkan kita akan kehilangan keupayaan untuk pembelian. Kerana bila kehilangan untuk kepada pengguna untuk pembelian, ini juga akan berkesan juga kepada perniagaan tadi. Tidak ada permintaan. Jadi penawaran ada tetapi permintaan itu dah kurang. Jadi sudah tentu akan berikan kesan juga kepada peniaga-peniaga itu. Jadi di akhirnya sebenarnya kita naklah satu equilibrium ataupun kesamaan kepada kedua-dua sektor. Kerajaan hanya memainkan peranan sebagai pemudah cara. Kita tak boleh terlalu banyak sangat masuk dalam pasaran dalam polisi pasaran ni kerana kita tidak mahu mengganggu perjalanan ekonomi bebas. Jadi di sinilah kebertanggungjawabkan ketiga-tiga entiti ni untuk memastikan kita kena jaga negara kita ni. Itulah kita jaga kita ni sebenarnya. Sebab bila ekonomi baik kita dapat manfaat. Tetapi bila ekonomi tidak baik semua orang akan kehilangan faedahnya lah. Akan hilang faedah ini di mana kita mungkin tak dapat pertolongan pun daripada mana-mana negara daripada luar. Kita je lah yang bertanggungjawab atas keadaan ekonomi kita. Kita lah harus memainkan peranan kita untuk sama-sama memahami antara satu sama lain bila berlakunya sesuatu perubahan kepada ekonomi kita tu. Jadi kita kena maintainkan dia punya kestabilan tu bersama. Bukan kerajaan seorang saja, bukan satu entiti saja, tetapi pengguna juga harus memainkan peranan untuk mengetahui hak dia, untuk menjalankan untuk memainkan peranan dengan penuh etika. Begitu juga dengan peniaga-peniaga mesti memainkan peranan juga untuk sebagai peniaga yang beretika dan boleh buat keuntungan tetapi keuntungan yang tidak terlalu besar. Bukanlah sampai dia tak ada untung, ada, tinggal lagi bukan terlalu yang keuntungan yang melampau. Sehingga mengambil kesempatan. Manapun pengguna memahami tentang kenapa harga-harga barang ni ada kenaikan, tetapi memahami kenaikan itu ada bersebab. Dan kerajaan kalau macam kata melihatkan perkara ini mungkin terlalu kritikal, dia akan memasuki hanya untuk menstabilkan isu harga tadi. Contohnya lah yang dari segi harga ni lah. Satu lagi yang saya nak tekankan di sini, kena ingatlah bahawa KPDN HCP ni bukanlah kita hanya setakat jaga harga ya. Kita juga menjaga kepentingan peniaga-peniaga untuk terlibat dalam franchise. Kalau boleh barang-barangan mereka itu dipatenkan, intellectual property. Dan hak pengguna juga kita ada program-program untuk mereka masuk dan mendengar tentang elemen maklumat penting. Begitu juga kita juga membangun kewirausahaan. Kita juga menggalakkan perniagaan franchise dan juga sejualan langsung dan sebagainya lah. Jadi tolonglah lihat Kementerian Perdagangan dan Negeri hal yang mengenai ini
tidak semata-mata kita mengawal dari segi aspek harga ataupun bekalan, tapi kita juga ada membuat penawaran-penawaran perkhidmatan yang lain. Okey, skim harga maksimum perayaan akan diumumkan tidak lama lagi tuan? InsyaAllah ada, tapi belum boleh dapat diumumkan. Kita tunggulah kerana masih lagi diperhalusi di peringkat kementerian, dan insyaAllah bila segalanya selesai nanti akan dibawa ke kerajaan dulu, dan setelah kerajaan bersetuju barulah kita buat pengumuman kepada semua. Okey, di manakah aduan boleh disalurkan oleh pengguna ataupun mereka yang ingin mendapatkan respon ataupun maklumat daripada pihak penguatkuasa dan kementerian tuan? Ya, antara pengaduan yang boleh dibuat WhatsApp contohnya, iaitu 019 279 4317. Itu nombor yang pertama. Nombor yang kedua ialah 019 848 8000. Itu WhatsApp. Kemudian kita ada portal aduan. Kita type saja e-aduan.kpdnhcp.gov.my. Okey. So kita boleh register kita punya aduan tu, pendaftar. Kita ada call center juga 1-800-886-800. Okey. Kita ada email e-aduan@kpdnhcp.gov.my. Dan kita ada apps juga. Kalau nak dibuat turun KPDN HCP tu, dalam tu pun ada cara-cara dan banyak, dan juga boleh pergi ke kaunter dan boleh pergi ke pejabat dan sebagainya. InsyaAllah boleh, banyak maklumat boleh didapati untuk aduan kepada KPDN HCP, dan juga untuk Tuan Azman Muhammad Yusof untuk merajui KPDN HCP selaku Ketua Setiausaha KPDN HCP, dan juga tahniah kepada pihak KPDN HCP dalam tujuan pantas dan juga progresif untuk kita menangani isu-isu berkenaan harga pengguna dan juga peniaga. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Terima kasih Tuan Azman. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Selamat berpuasa juga, tidak terlambat untuk diucapkan. Dan juga terima kasih kepada para penonton kami. Teruskan kesiaran anda bersama kami di Serambi RTM, TV1 dan juga berseriman secara dalam talian di RTM Klik. Dengan itu, Assalamualaikum, selamat malam, salam keluarga Malaysia.